Okey. Begitu. Kalau kita tengok Kabinet Muhyiddin dulu 32 menteri, 38 timbalan menteri. Adakah rasanya Kabinet Anwar ni bakal jadi seperti Kabinet Muhyiddin dulu? Dia besar ke ataupun Ini kita jangan spekulat. Kita jangan spekulat. Kita orang bawah ni mungkin mempunyai pandangan-pandangan. Tetapi orang yang berada di atas itu, mereka lebih tahu prestasi setiap kementerian, prestasi setiap menteri, prestasi setiap timbalan menteri. Jadi mereka juga lebih memahami jika ada tanggungjawab yang terlalu besar perlu dipecahkan, maka tak kira lah berapa jumlah menteri dan timbalan menteri yang perlu diwujudkan, kementerian baru yang perlu diwujudkan, ataupun mungkin tak mustahil juga ada kementerian yang akan digabungkan. Ada juga yang beranggapan bahawa perlu diwujudkan kementerian wilayah. Tetapi kalau tiba-tiba menteri di Jabatan Perdana Menteri itu memikul tugas menteri wilayah sama, maknanya kalau dulu satu department dia jaga, sekarang dia kena jaga dua portfolio. Tapi bawah dia tu mungkin dia tambah jumlah timbalan menteri pun possible juga, Jadi apa pun kita nak beritahu bahawa setiap keputusan itu setelah diteliti dengan sedalam-dalamnya dan dibincangkan di kalangan ketua-ketua komponen utama di dalam kerajaan perpaduan ini. Tapi tu contohlah kalau kita buat rombakan kabinet dan sebagainya kan, bila kita dah dapatkan keyakinan untuk tarik pelabur untuk melabur dekat Malaysia kan, tiba-tiba bila ada rombakan kabinet macam ni, tak ke ianya memberi kesan sedikit sebanyak terhadap saya rasa dia tak beri kesan kerana Perdana Menteri tetap orang yang sama, timbalan Perdana Menteri pun mungkin tetap orang yang sama. Pertukaran portfolio saja, orang tengok siapa Perdana Menteri, itu yang paling penting. Yang kedua, orang mungkin tengok siapa Menteri Kewangan, siapa yang menjaga MITI, siapa yang menjaga ekonomi. Ini antara portfolio-portfolio penting yang orang mungkin pandang. Tapi saya yakin setiap kabinet reshuffle ataupun rombakan kabinet, ianya adalah untuk memastikan bahawa jentera kerajaan, anggota pentadbiran yang dilantik untuk memegang portfolio setiap kementerian itu akan dapat menyumbang dengan lebih baik. So pelabur pun tahu bahawa tidak ada kerajaan yang akan rosakkan kabinet dia. Sudah pasti mereka akan cuba memperbaiki kabinet mereka. Okey. Itu tadi tanya pasal adakah memberi kesan kepada pelabur. Saran saya, adakah rombakan kabinet yang bakal dilakukan oleh Datuk Seri Anwar ni, dia akan memberikan kesan kepada pengundi-pengundi parti, ahli-ahli parti. Jika ada pemimpin mereka digugurkan ke, ada pemimpin yang mereka itu sebabnya kita sebagai ahli parti ni, kita kena tahu di mana kita berada, kan? Maklumat yang kita ada mungkin kita nampak surface saja, di permukaan saja. Tetapi bila pemimpin buat keputusan, dia bukan hanya berdasarkan maklumat yang kita nampak dengan mata kita secara fizikal. Mungkin dia ambil kira soal apa yang berada di bawah di dasar laut ni, So sudah pasti bila pertukaran itu terpaksa dilakukan, ianya adalah tujuan untuk memperbaiki kementerian, prestasi kementerian, tata kelola dan sebagainya. Tak ada yang nak menjahannamkan, mesti untuk memperbaiki. Dan dalam masa yang sama juga, kita tak nafikan ada kemungkinan juga mereka-mereka yang berpengaruh, kalau sebelum ini mereka ditempatkan di satu tempat yang dirasa agak strategik. Kalau tiba-tiba bertukar portfolio itu, janganlah bak kata orang tu memberontak ke, dan pengikut-pengikut ni merajuk dan sebagainya. Sudah pasti ada sebab di atas segala tindakan-tindakan yang diambil dalam usaha untuk memperbaiki kabinet ini.
Yang penting sekarang ni fokus kita selepas kita melalui banyak pilihan raya di 6 buah negeri, kita melalui pilihan raya kecil di apa ni, Pulai, di Simpan Jeram, di Pelangai, kan. Ini masa untuk fokus memberikan khidmat terbaik kepada rakyat. Jadi software update. Bukan masa untuk kita main politik lagi, kan. Siri-siri, bibit-bibit melayan kerana pembangkang dengan mengikut rentak dan tari mereka ni patut dihentikan. We don't waste our time, kan? Ada benda-benda yang diorang buat, ada kalanya kita perlu diamkan. Contohnya geng-geng mabuk ketum macam yang membuat laporan polis yang kita tak payah bazir masa, so tak payah bagi diorang langsung liputan, kan? Abaikan saja, kan? Sebab kerja mereka ni menebuat atap kerengga-kerengga ni, kan? Mana ada kerengga yang kita lepaskan dekat badan kita ni, dia tidak mengganggu kita, tak menyebabkan kita gatal, tak gigit kita. Memang kerja kerengga itu lagi. So kita kena face the fact that kita fokus jaga rakyat sekarang ni. Kita ketepikan sebarang gangguan-gangguan oleh nyamuk-nyamuk. Tak payah kita kacau, biarkan. Itu lebih baik. Itu dalam keadaan Malaysia sekarang, yang mana lebih penting bagi Datuk Seri Anwar? Adakah meletakkan orang yang betul-betul boleh deliver dekat sesebuah kementerian, atau meletakkan seseorang bagi mengukuhkan kestabilan politik? Dua-dua penting. Pertama, you got to put the right person yang boleh deliver kerja tu, yang ada credibility, yang ada kemampuan untuk memegang sesuatu portfolio. Itu juga penting. Dalam masa yang sama, perlu juga mengambil kira pengaruh yang dimiliki oleh seseorang individu. Bukan boleh kita main buang orang tak tentu pasal, kan? Kesan dia, repercussion akibat daripada kita membuang ataupun downgrade seseorang, itu pun perlu diambil kira. Namun sebagai Perdana Menteri, sudah pasti Datuk Seri Anwar kadang-kadang perlu mengambil keputusan yang sukar. Kadang-kadang orang tak masakan, takkanlah dia ni drop, kan? Dia ni penting kot, jawatan penting dalam parti, kan? Kenapa kena turunkan dia pergi ke negeri? Ini pun mungkin apa ni akan menjadi kontroversi. Tetapi sudah pasti setiap risiko yang diambil oleh ketua kerajaan dalam menyusun semula untuk memastikan kelancaran kerajaan ini, mesti ada sebab dan musabab. Kita tak tukar orang sesuka hati. Tapi kalau benda yang Datuk cakap tu betul-betul berlaku, perombakan kabinet di peringkat pusat ni, adakah dia akan memberi kesan juga pentadbiran di kerajaan negeri? Possibility tu ada. Tetapi yalah, kalau kita ada perubahan di peringkat pusat dan melibatkan negeri, maka negeri itu juga sudah pastilah akan diperintah ikut acuan baru, ikut acuan baru, cara pentadbiran yang baru, dan saya tidak fikir bahawa PMX akan kata orang itu menukar sesuka hati tanpa mengambil kira prestasi yang sepatutnya dijaga di peringkat negeri. Maknanya kalau ada orang tu dipindahkan ke pusat, beliau sudah pasti akan pastikan pengganti orang yang di negeri itu mestilah orang yang betul-betul mempunyai kemampuan untuk mentadbir negeri. Ataupun kalau ada ketua kerajaan di peringkat negeri yang dinaikkan pangkat ke pusat, sudah pastilah keberadaan orang itu di peringkat nasional juga penting, sangat penting dan sangat diperlukan. Mungkin yang ada hari ini ada setengah-setengah yang ada pengalaman sikit, ada setengah-setengah yang kata orang tu terlalu junior, terlalu mentah, perlu mendapat bimbingan orang-orang yang senior yang berada di peringkat negeri, yang perlu dibawa ke peringkat pusat. Ada watak-watak tertentu yang mungkin Datuk Seri Anwar fikirkan
orang macam ni perlu untuk duduk di sesuatu portfolio.